Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, selamat datang lagi ke channel saya. Hari ini saya akan explain berkenaan dengan elasticity 1.4. Masih lagi di chapter 1. Okey, untuk kelas kita dah sebenarnya dah belajar hampir separuh daripada elasticity ya. Tapi untuk saya terangkan bahagian kedua atau lagi di other half, saya nak explain semula, sedikit sebanyak berkaitan dengan elasticity pada permulaannya. So pertamanya awak mesti boleh menerangkan definisi untuk elasticity. Elasticity ni adalah sifat, property suatu bahan yang boleh kembali ataupun objek itu boleh kembali kepada keadaan bentuk dan saiznya yang asal. Bila yang dia balik ke bentuk asal tu? Apabila daya yang dikenakan ke atasnya diangkat ataupun dilepaskan. Maksudnya kalau kita tarik spring tu meregang. Kemudian bila kita lepaskan daya tersebut, maka spring yang bersifat elastik akan kembali ke bentuk asalnya. Dia akan memampat semula dengan panjang yang sedia kala atau panjang yang asalnya. So situasi ini dikaji oleh seorang fizisis yang namanya Mr. Hooke. Mr. Hooke kemudiannya membuat suatu hukum yang kemudiannya dipanggil hukum Hooke. Apa hukum Hooke ni? Hukum Hooke ni menyatakan bahawa regangan yang berlaku ke atas objek yang elastik adalah berkadar terus dengan jumlah daya. Secara mudahnya, kalau lebih banyak daya yang awak bekalkan, awak kenakan ke atas objek, maka lebih banyaklah regangan yang berlaku. Sama juga, kalau lebih banyak daya yang awak gunakan untuk memampatkan suatu objek, maka mampatan objek itu berkadar terus dengan jumlah daya. Maka kemudiannya Hooke membuat satu graf yang berpaksi Y atau paksi Y-nya force, paksi X-nya adalah extension X. Kemudiannya beliau telah mendapati bahawa apabila graf yang berkadar terus itu, berkadar langsung ini, dicarikan gradiennya atau kecerunannya, maka beliau telah menamakan bahawa kecerunan itu sebagai spring constant nilai K. Kemudian beliau susun semula supaya untuk dapatkan formula. Kalau kita tengok dekat sini, Y sama dengan mx plus c. Kenapa Hooke gunakan formula ni? Kerana graf ini adalah graf linear, maka formula yang sesuai menerangkan graf tersebut adalah graf linear. Tengok di paksi Y. Y dilabel sebagai F, nampak? Sama dengan M tadi. K, X tadi adalah extension X. Plus C plus 0. Maka Hooke law, formulanya disammarizekan ataupun ditetapkan pada formula F sama dengan K darab dengan X. Ni saya terangkan apa yang berlaku dalam kelas yang lepas ya. Alright, nilai K sesuatu spring atau spring constant ni dia ada maksud dia. Kalau K itu suatu nilai K yang besar, maksudnya kecerunan graf ni tinggi. Bila kecerunan graf tinggi, nilai K tinggilah. Apa maksud nilai K tinggi? Sebarang objek yang bersifat elastik yang nilai K-nya besar, bermaksud objek itu adalah objek yang stiff. Apa maksud stiff? Stiff maksudnya kurang kenyal ataupun bahasa mudah je, keras. Susah untuk diregangkan, susah untuk dimampatkan. Sebaliknya untuk nilai K yang rendah. Kalau nilai K spring misalnya, nilai K itu nilai yang kecil atau gradiennya berada rendah. Ni K rendah kat sini. Contoh sebab kecerunan rendah, so K rendah. Yang ni K tinggi. Contoh ya. Macam tu.
So K yang kecil, kalau awak pergi kedai cari spring, katalah spring tu sudah pun berlabel dengan satu nilai K, awak dapat baca nilai spring tu, awak dapati bahawa nilai K dia kecil banding dengan spring-spring yang ada kat situ. Maka itu bermaksud itu bermaksud spring tersebut adalah spring yang elastik. Elastik, kenyal. Apa maksud kenyal? Mudah untuk diregangkan, mudah untuk dimampatkan. Maksudnya menggunakan daya yang kecil untuk memampatkannya. Hanya memerlukan daya yang kecil untuk memampatkan spring tersebut. Okey, itu yang pertama daripada gradient of graph. So, gradient of the graph awak akan dapat nilai K. Okey, nilai K, spring constant. Daripada area under the graph, kalau awak boleh cari area under the graph, saya padam ni dulu. Eraser, saya padam yang ni dulu, saya nak tunjuk. Okey, kalau awak boleh cari area under the graph, apakah maklumat yang awak akan dapat? This is the area under the graph. So, macam mana nak cari area under the graph? Setengah darab dengan panjang dia atau tinggi dia F darab dengan extensionnya X. Okey. So, apabila awak mencari area under the graph, itu merujuk kepada jumlah elastic potential energy, jumlah tenaga yang digunakan untuk memampatkan. Saya ulang, jumlah tenaga yang digunakan untuk memampatkan atau meregangkan suatu spring ataupun bahan elastik, dapat dikira dengan mencari area under the graph, luas di bawah graf. Maka kita dapatlah formula setengah Fx untuk energy potential. Elastic potential energy sama dengan setengah Fx. Ataupun boleh guna juga formula lain. Satu lagi, formula, cuba kita tengok sini EP sama dengan setengah Fx. Apa kata kita isi atau gantikan F sama dengan Kx ini ke dalam F ni. Cuba saya buat kat sini. Setengah, lepas tu F dia Kx, lepas tu darab lagi dengan X. Maka dapatlah formula yang kedua, setengah Kx kuasa 2. So, depends kepada soalan ataupun maklumat di dalam soalan. Kalau maklumat dah ada bagi pasal force, maka awak akan pakai formula yang depan ni, setengah Fx. Saya highlight dulu. Awak akan guna setengah Fx. Kalau dalam soalan ada maklumat K dengan X sahaja, K dengan X sahaja, jangan risau, awak boleh terus guna formula setengah Kx kuasa 2. Tak perlu awak pergi cari force dulu berapa, lepas tu pergi ganti balik dalam F ikut setengah Fx tu, tak perlu. So, awak ada dua pilihan untuk elastic potential energy. Apa maksud elastic potential energy? Tenaga yang tersimpan apabila atau tenaga diperlukan untuk memampatkan atau meregangkan suatu bahan elastik. Contohnya spring lah. Jumlah tenaga. Ni saya dah tunjuk dah macam mana nak cari area under the graph. Dan juga spring constant. Nevertheless, saya tunjuk satu. Saya tunjuk untuk S sebagai revision. Alright. Macam mana nak cari nilai K? Menurut formula, F sama dengan Kx. So, untuk cari K, boleh? Gilah. Maka nilai K, dalam ni awak tak boleh substitute into formula. Sebab nilai K untuk graf ni adalah nilai gradient. So, bolehlah awak cari gradient dahulu. So, K sama dengan Y2 kat sini. 16 tolak 0 bahagi 0.2 tolak 0.
Maka nilai K adalah, tekan kalkulator, 16 bahagi 0.2. Awak akan dapat 80. Macam mana dengan unit dia? Tengok unit Y, Newton per dengan meter. Tak apa, biar dia. Okay, how about area under the graph? Kalau area under the graph ni ya, belajar. Awak kena pakai formula EP sama dengan setengah darat dengan tinggi dia berapa? 16 darat dengan lebar dia 0.2. Okay, so tekan saja kalkulator. Setengah darat 16 darat 0.2. So akan dapat 1.6 unit untuk tenaga sentiasa di dalam joule. Okay, dalam joule. Sebab meter tadi, sebab X tu dah dalam meter, then awak boleh letak unit dia sebagai joule. Hati-hati pastikan X tu dalam unit, SI dalam meter. Right, untuk hari ni saya akan tunjukkan awak sambungan faktor-faktor atau 4 faktor yang mempengaruhi nilai K. Nilai K tu apa? Adakah spring tu lembut, spring tu kenyal atau tidak kenyal? Semuanya bergantung kepada 4 faktor ni. Yang pertama adalah jenis material. Okay, because different material give different value of K. Kadang-kadang guna aluminium, guna lead, guna tungsten, semuanya ada menghasilkan nilai K yang berbeza. Pertama adalah material. Kedua, panjang spring. Panjang pun mempengaruhi juga nilai K. So, kalau awak nak bandingkan K antara spring, nilai spring constant yang banyak-banyak spring, katalah 4 spring, awak kena pastikan panjangnya sama panjang. Kalau tak sama panjang, tak boleh banding. Okay, panjang juga salah satu faktor. Kalau spring tu pendek, nilai K-nya besar. Kalau spring tu panjang, nilai K-nya kecil. Apa maksudnya? Kalau spring tu pendek, maka nilai K-nya besar. Susah untuk dimampatkan. Spring kalau panjang, senang kita tekan dia. Sebab nilai K-nya rendah. Yang ketiga, diameter. Diameter, kalau diameternya kecil, maka nilai K-nya besar. Apa maksudnya? Kalau kita lilit-lilitkan dia dengan diameter kecil. Ni diameter kecil pen saya ni. Diameter kecil. Yang ni diameter besar. Okay, ni maksud diameter dia Okay. So diameter yang kecil, nilai K-nya lebih besar, susah untuk dimampatkan. Okay, susah untuk dimampatkan. Itulah sebaliknya, kalau lebih besar diameter dia tu, okay, lagi mudah dimampatkan. Dan yang terakhir, dari segi ketebalan spring. Okay, kalau spring itu tebalnya ataupun nipis, smaller diameter ni nipis, maka nilai K-nya lower. Apa maksud dia? Kalau spring tu nipis, senang untuk dimampatkan. Spring kereta mainan tu, kalau kita mampat pakai jari pun boleh kan, piston mainan. Cuba spring yang kita buat absorber dekat motor tu, cuba pergi mampat pakai jari, InsyaAllah tak lepas InsyaAllah tak lepas. Kerana bigger diameter atau larger diameter, higher K value, susah atau sukar untuk dimampatkan. We need to use bigger force to compress it. Okay, to compress it. Itu 4 faktor dia. Seterusnya, saya nak ajarkan pada awak, atau saya nak perkenalkan pada awak bagaimana cara awak mencari extension of spring. Kalau kita gabung-gabungkan, ada 2 situasi. Pertama, digabungkan secara siri. Yang kedua, digabungkan secara selari. Kita tengok siri dulu. Kalau spring itu adalah identical spring, kalau soalan bagi tahu identical, maksudnya dia serupa, sebiji, nilai K sama, extension pun sama. Okay, nilai K-nya sama, maksudnya dari segi stiffness-nya sama, dari segi extension dia juga sama. Contoh, kalau spring yang pertama ni kena daya force, okay, nilai 1 daya force, dia extend sebanyak X, maka spring yang satu lagi, spring kedua,
juga akan turut extend sebanyak X pada nilai yang sama. Sebab apa? Kedua-dua spring ni adalah identical. So spring pertama extend sebanyak X, spring kedua juga extend sebanyak X. Yang atas ni regang sebanyak X, contohnya 2 cm. Yang bawah juga akan turut regang sebanyak X, contohnya 2 cm. So jumlah regangan berapa? Jumlah regangan adalah X tambah X2 tambah 2 dapat 4. So spring tu asalnya kalau 1 dia regang 2. Kalau kita sambung macam ni dia jadi regang 4. Ni sekejap lagi kita tengok contoh soalannya. Tetapi berbeza untuk susunan paralel selari. Susunan paralel, okey, jumlah daya yang diterima oleh setiap spring akan terbahagi 2. Okey, akan dikongsi sama banyak oleh kedua-dua spring. Sebab apa sama banyak? Sebab identical. So force ni akan dikongsi sama banyak. Sebab tu bahagi 2. Kenapa bahagi 2? 2 spring. Kalau spring itu disusun parallel sebanyak 5 spring, maka F bahagi 5 untuk tiap-tiap satu spring. Ini sebab ada 2, so F bahagi 2, F bahagi 2. Kalau ada 3, F bahagi 3, F bahagi 3, F bahagi 3. Macam tu ya. Sama juga untuk extension, regangan juga akan terbahagi 2. Okey, regangan juga akan terbahagi 2. Jadi jumlah regangan, sebab dia duduk sebelah-sebelah kan, parallel, maka jumlah regangan adalah X per 2. Jumlah regangan juga kita bahagi dengan jumlah spring. Dengan syarat spring tersebut mestilah identical. Saya ulang, spring mestilah identical. Kalau soalan bagi yang bukan identical, maka regangannya tak akan berlaku pada seperti mana yang tertulis pada slide lah. Tak akan sama lah. Okay, let's look at the example. Example 1 kita cuba buat yang A dulu. Spring with original length 50 mm extend by 6 mm when stretched by a force of 12 Newton. Calculate the spring constant of the spring. Okay, soalan A minta kira springs constant. Okay, macam mana nak kira spring constant? F sama dengan Kx. Tadi dah buat dah kan. So nak cari spring constant, K, letak K dekat depan. K sama dengan F bahagi dengan X. Okay, berapa force yang digunakan? 12 Newton. Bahagi dengan jumlah extension. So dekat sini tengok panjangnya 50 mm, extend sebanyak 6 mm. Okay, so jawapan X adalah 6 mm. Hati-hati, X mesti tukar kepada unit meter. Kita tukar 6 mm. 6, kalau tak tahu nak buat 6, tekan shift, tekan 5. Okay, awak akan dapat macam ni. 6M dia tulis, 6 mili. Okay, 6 mm. Tekan 6 mm adalah 6 darab 10 kuasa negatif 3 meter. So there you go. 12 bahagi answer. Tekan macam tu, 12 bahagi answer. Dapatlah 2000 Newton per meter. Setengah-setengah kalau paper 1 kalau dalam unit, pada pilihan jawapan tu unit dia dalam Newton per millimeter, then awak tak perlu tukar lah, pergi meter yang X tu. Saya tunjuk ni, saya nak tunjuk dalam unit SI lah. Depends kepada kehendak soalan. Okay, yang ni saya tukar siap-siap Newton per meter, supaya jawapan akhir saya tu Newton per meter unit SI. Okay, next. A dah selesai. B pula. Figure 1.42 shows 3 arrangement of spring consisting of springs identical. Soalan bagi dah. Identical to one
to the one mentioned in A. Okay, semua spring tu adalah spring yang kat bawah ni semua identical dan mempunyai sifat seperti soalan A. Maksudnya apa? Extension dia adalah 6mm apabila dayanya 12 Newton. Cuba tengok kat bawah ni. Sebelum kita selesaikan, cuba mata awak perhati kat sini. Arrangement A pun 12 Newton. Arrangement B pun 12 Newton. Arrangement C pun 12 Newton. Maksudnya setiap spring yang menerima 12 Newton akan regang sebanyak 6mm. Okay, kena establish maklumat tu dekat situ. Okay, let's look at the first one. One Roman, the tension in each spring. Adakah 12 Newton ni P 12 Newton, Q 12 Newton? Okay, jawapannya ya. Kenapa? Kenapa P 12 Newton, Q 12 Newton? Kerana disusun secara series. So bila series, force yang diterima adalah sama banyak, tidak dikongsi. Beban itu ditanggung oleh setiap spring yang ada. So kalau kita susun 5 spring secara siri, kita gantung 10 Newton, semua akan dapat 10 Newton. Macam dia saja sorang-sorang dia je. Macam satu spring tu digantung dengan beban diasing-asingkan. No use kan? No use. Setiap spring akan menerima 12 Newton macam ni ya. 12 P dan Q. How about RS? RS disusun secara parallel. Bila susun secara parallel, jumlah beban dikongsi sama banyak. So 6 R6 S pun 6. Okay, macam mana pula dengan TUV? TUV disusun secara parallel 3. Maka 12 dikongsi sama banyak dengan 3 spring. 12 bagi 3 4 Newton. Yang bawah ni, dia kan seorang-seorang ni, siapa suruh duduk seorang-seorang, dia akan terima semua sekali 12. Bukan seorang-seorang, dia satu-satu. Nanti awak cakap apa, spring pun seorang. Bahasa mudah kan, lagi mudah kita cakap, lagi senang kita sampaikan. Tapi awak kena go detail lah. Bila awak menjawab, awak tak boleh sebut seorang lah kan. Dikongsi oleh dikongsi oleh spring W sahaja, tidak dikongsi sama banyak dengan spring lain. Okay, itu dari segi force. Okay, next, dari segi extension. Saya nak ambil eraser dulu, saya nak padam. Okay, how about extension? Macam mana pula dengan extension spring? Okay, extension sama juga macam force. Okay, bukan sama sebiji ya, hampir-hampir sama. Okay, kita tengok dulu. Satu spring kalau dikenakan daya 12 Newton, maka regangan yang akan berlaku adalah 6 mm. So kita nak tahu regangan berapa, kita kena tahu spring tu terima daya berapa. Kalau spring P terima daya sebanyak 6, Q pun daya sebanyak 6, maka regangan yang akan berlaku adalah berapa? Bukan dia. Bukan 6, sorry. Saya ulang balik cakap saya tadi. Saya padam dulu. P dan Q disusun secara siri. So P akan terima 12 Newton, Q akan terima 12 Newton. Maka kita bandukan kepada gambar rajah ataupun setting kita kat atas ni. Kalau 12 Newton, maka 6 mm. So P akan regang sebanyak 6 mm, Q akan regang juga sebanyak 6 mm. How about arrangement B, R dengan S ni? R terima berapa? R terima 6 Newton, S juga terima 6 Newton. So kalau 12 Newton 6 mm, 6 Newton, maka kita bahagi 2, dapatlah 3 mm, 3 mm macam tu. Okay, TUV pula. Tengok TUV. TUV ni setiap satu spring ni terima 4 Newton. Okay, so kalau 4 Newton jadi berapa regangannya? Jadilah dia 2 macam tu. Okay, W pula. W
tak ada cantum dengan siapa-siapa, tak sambung dengan mana-mana, maka dia akan terima 12 Newton, maka regangannya adalah 6 mm. Macam tu cara untuk awak menentukan regangan daripada maklumat di dalam soalan. Kena hati-hati. So, pendek kata, kalau sambung siri, maka awak akan tambahkan. Okey, dia akan terima semua daya yang terlibat. Dia tak ada bahagi apa-apa. Kalau sambung secara parallel, macam ni, parallel, maka dia akan kongsi. Logik kan? Banyak-banyak spring kita letak, dia share lah. Dia share beban tu. Share berapa? Share dengan jumlah spring. Okey, yang kedua dah selesai. Yang ketiga, total extension of the springs. Okey, jumlah regangan. So untuk A, P regang 6, Q regang 6, maka jumlah regangannya 12. Untuk arrangement B pula, jumlah regangannya hanyalah 3. Sebab apa? Kita susun secara parallel. Dia bukan 3. Tak boleh tambah. Nanti awak tambah pula. So sebelah R ni regang sebanyak 3, sebelah S regang juga sebanyak 3. Maka 3 je lah. Dia bukan 3 tambah 3. Dia bukan atas bawah. Dia sama-sama regang 3. So 3 sahaja regangannya, 3 mm. Okey, yang atas ni regang sebanyak 2 untuk C regang sebanyak 2, yang bawah regang sebanyak 6. So 2 tambah 6 baru kita tambah, dapat 8. Okey, last one, total length. Total length kita kena tahu dulu jumlah asalnya berapa, then kita tambah dengan extension. Okey, spring untuk yang pertama yang pertama, asalnya spring tu adalah 50 tambah 50. Dapat mana ni? Panjang asalnya 50. So 50P, 50Q. Okey, ini asal, belum regang lagi. Selepas ditambah dengan regangan, iaitu 12, dapatlah 112. Macam tu. Okey, RS asalnya panjang berapa tadi? 50. 50 tambah dengan extension 3, 53. Okey, sama juga dengan C. C ni atas tu TUV tu semuanya panjangnya 50. Tambah lagi W dekat bawah 50. Tambah dengan regangannya 8. Dapat 108. Okey, ni jumlah regangan dengan extension setiap spring. Awak kena pandai proses data Okey. So habislah tu. Tinggallah 2 soalan ni. Okey, kita akan cuba buat 2 soalan ni sebelum saya tamatkan video State Hooke's law saya tak nak statekan, awak tengok dalam video-video yang lepas. B, does the spring obey Hooke's law? Okey, selagi mana graf itu adalah graf linear. Masuk graf yang saya maksudkan adalah F lawan X. Kalau linear macam ni, dia obey. Tiba-tiba jadi macam tu. Okey, katalah sini 10 ni meter lah kan. Yang ni 4. Okey, graf yang saya highlightkan di depan ni, kejap saya highlight Okey, selagi mana graf atau garisan graf tu adalah graf linear, so we can say that the spring obeys Ohm's law. Obeys, mematuhi hukum Hooke. Hukum Hooke kata X dengan F berkadar langsung. Kalau graf tu bukan lagi menunjukkan berkadar langsung, contohnya macam ni, macam tu, jadi mendatar kan. So this is not obeying Ohm's law. Tidak lagi mematuhi hukum Ohm's law, tiba-tiba Hooke's law, sorry. Dah bercampur dah. Form 5, Form 4 dah. Hooke's law. Okey, tidak lagi mematuhi hukum Hooke. Okey, yang ni obey. Bolehlah tulis kat nota awak kan. Ni obey Hooke's law. Ni does not obey. Okey. C, calculate the spring constant. Okey, C nak cari spring constant. K sama dengan F bahagi dengan X, ataupun dalam formula ni
dalam graf ni kita boleh cari nilai gradient. So nilai K adalah sama dengan 15 tolak dengan 0 bahagi dengan 0.06 tolak dengan 0. Okay, saya buat kat kanan ya. Nanti dalam buku awak buat bawah. Kalau saya buat kanan, nanti terlanggar saya punya tu. Lower third saya ni, yang tulisan bergerak-gerak tu kan. Nanti awak tak nampak. So 15 bahagi 0.06 250 Newton per meter. Okay, selesai untuk C. How about D? What is the elastic potential energy in the spring when stretched to an extension of 0.04 meter? Dekat mana 0.04 meter? Kat sini. Jadi graf yang terlibat atau luas di bawah graf yang terlibat adalah ini sahaja, bahagian tu saja. Okay, so D nak cari elastic potential energy ya, EP sama dengan setengah darab dengan tinggi, bahagian berlorek tu tingginya 10. Bahagian yang berlorek tu dia punya panjang dia 0.04. Maka EP sama dengan, okey, tekan kalkulator, 10 darab 0.04 darab 1/2, dapatlah 0.2 Joule. Okey, selesai untuk formative practice nombor 2. Cuba tengok nombor 4, sama juga, kita ulang semula saja. 4A. Okey, diberi bahawa the shaded area in the graph has a value of 0.4 Joule. Yang ni dia bagi tahu area dia. Lain sikit je. 0.4 Joule. Apa maksud dia ni? Area 0.4 Joule. Maksudnya apa? Area yang dicari adalah setengah darab dengan panjang ataupun sorry, saya letak force kat sini. Apabila didarab dengan force, which is kita tak tahu berapa force kat sini. Force ni kita tak tahu berapa. Darab dengan 5, nampak ni, darab dengan 5 panjang dia kan. Maka akan dapat 0.4. Saya padam siap-siap depan ni. Thus, kita tulis siap-siap, dapat 0.4 Joule. Okay. Boleh tak kita cari force? Soalan A tanya, what is the force that produce the extension of 5 cm in the spring? Okay, hati-hati, saya pula tersilap ganti ni, sentimeter. So perlu tukar kepada meter, bagi siap-siap 100. Okay, so awak akan buat macam ni. 0.4 sama dengan setengah darab dengan F darab dengan 0.05. Okay, cari F, tengok. Carikan F, maka awak akan buat 0.4 bahagi 0.05. Okay, dapat yang tu, terus darab 2. Okay, saya dapat 16 Newton. Okay, pastikan awak tekan kalkulator sampai dapat 16 Newton. InsyaAllah betul lah tu jawapan awak. Okay, so 16 sebenarnya yang berlabel pada part C, Y, 16 Newton. Okay, then only soalan B. Ni untuk soalan A. B, calculate the spring constant. K sama dengan F bagi dengan X. Ataupun awak boleh cari kecurunan, sama je lah kan. Cari kecurunan pun sama, ganti nilai pun sama juga. Sebab ni graf yang memotong di part C ataupun di origin. Sama je. Kalau 16, awak nak buat 16 tolak 0 bahagi dengan 5 tolak 0, sama juga kan. Sekali lagi saya buat ke kanan, awak buat ke bawah. Saya takut terlanggar yang kat bawah-bawah ni, nanti awak tak nampak. Okay, jangan buat macam tu dalam exam pengiraan. Sama dengan bawah. Jangan buat ke kanan. 16 bahagi 5 dapat 16 bahagi 5 dapat 3.2. Okey. Kat sini pun saya dah tersilap. Sebab apa? Sebab apa saya tersilap? Bukan 3.2.
Salah kat sini sebab saya telah pun memasukkan nilai dalam sentimeter. Kalau saya dah letak sentimeter, saya boleh letak kat sini Newton per sentimeter. Okey, tak ada masalah. Cuma bukan dalam unit SI lah extension dia. Kalau awak nak buat dalam unit SI, 16 bahagi 0.05, awak akan dapat 320 Newton per meter. Mana-mana satulah, tengok. Kadang-kadang paper 1 dia sengaja tak bagi dalam meter, dia bagi dalam sentimeter. Kalau dia bagi dalam meter, maka awak kena tukarlah bawah ni kepada 0.05 bagi 100 kan. Okay, I guess that's it untuk video kali ni. Itu sahaja, saya harap membantu. Kalau tak berapa faham, boleh ulang tengok banyak-banyak kali. Ataupun kalau ada soalan selain daripada soalan yang dibincangkan, atau soalan ni juga yang awak tak berapa nak jelas, atau ada sebarang kesilapan yang boleh awak buat teguran, sila DM saya di IG. Kadang-kadang ada juga 1-2 maklumat dalam soalan yang mungkin saya tersilap. Kalau awak jumpa kesilapan apa-apa, boleh DM saya, boleh tanya. Ataupun awak rasa macam silap, sebenarnya tak silap, awak rasa macam silap, tapi tak apa, awak bertanya supaya saya boleh jelaskan pada awak. Sampai kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.